Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Suhaili Najimin. YouTube channel saya adalah Suhaili Najimin. Semoga dia akan memberikan manfaat kepada kita semua. Hari ini saya akan menceritakan seorang tokoh yang hebat dalam agama Islam, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah, insyaallah. Imam Ghazali sebenarnya nama Imam Ghazali, tuan-tuan dan puan, ialah Abdul Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Itu nama dia lah. Dia lahir pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masehi. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa 300 tahun lah kan? Selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka kita boleh guna sahabat, tabi'in dan tabi'in. Di tiga generasi ini mereka inilah golongan-golongan yang boleh dipercayai lagi. Percayai dia punya kata-kata, sebab dia bersengaja 300 tahun ini. Apabila dia melebihi 300 tahun, tuan-tuan dan puan, maka yang 405 tahun Imam Ghazali ini kan, maka di golongan masa itu akan masa ini berlaku kecelaruan. Macam-macam sudah berlaku sampai sekarang lah. Jadi Imam Syafi'i kan dia tabi'in, ada yang berjumpa dengan sahabat, kemudian jumpa dengan tabi'in, kemudian tabi'in kan. Okey, kemudian tempat lahir beliau adalah di Ghazalah Ghazalah pula. Tus di Khurasan. Gelaran beliau adalah Imam Ghazali ini adalah digelar Al-Ghazali sempena nama tempat kelahirannya di Ghazalah. Ghazali biasalah kan, kalau Ranawi, kalau Sabahi kan, dan nama bapaknya Muhammad Al-Ghazali, seorang sufi yang warak, subhanallah, seorang sufi. Imam Ghazali adalah anak kepada seorang sufi yang warak. Digelar Al-Hamad, sempena nama anaknya Hamad. Digelar Hujjatul Islam, subhanallah. Imam Ghazali ini kan dia punya Ihya Ulumuddin, subhanallah. Kemudian digelar Hujjatul Islam kerana kecekapan dan kekuatan membela Islam. Masa dia lahir, tentang bumbu besar ini, zaman yang penuh dengan pelbagai cabaran dalam Islam, subhanallah kan. Kemudian digelar Mujaddid kerana memperbaharui semula amalan Islam yang diseleweng oleh puak Syiah. Syiah ini, tuan-tuan, adalah satu golongan yang orang cakap dia bukan Islam lah, sebab dia ini menimbulkan pelbagai masalah, subhanallah, dalam dunia Islam ini. Tapi sebenarnya cabaran itu kata Rasulullah SAW. Coba kita 300 tahun ini selepas wafat saya ini, 300 tahun selepas wafat aku ini, kamu ambil ini mana yang masih betul lagi nih, kata Rasulullah. Tapi selepas itu akan berlaku pertengahan, dan itulah kehidupan Imam Al-Ghazali ini. Kemudian beliau juga digelar sebagai al-faqih kerana sangat alim dalam ilmu agama, subhanallah. Digelar mujtahid kerana mampu berijtihad dan memberi fatwa, subhanallah kan. Tarikh meninggal ialah pada bulan Rajab tahun 505 Hijrah. 500 Hijrah kan, pada usia 55 tahun di Tus, Iran, dikebumikan di perkuburan Sabiran, Baghdad. Di Baghdad lah, bahkan Baghdad masa ini negara Islam kan. Kemudian sifat pribadi adalah kuat ingatan, tekun belajar. Dia ini tekun belajar, bijak berhujah, kuat beribadah dan warak, zuhud, dan tidak suka kemewahan. Ilmu banyak, biasa mewah ni orang tak suka ni. Dia akan mewahkan. Orang bisnes, tuan-tuan, dia perlu dengan wang, kira sana kira sini. Bila aku menjadi warak, bila kita memilih sebagai ilmu, wang itu tiada, tuan-tuan. Sekadar sahaja kan. Kemudian beliau ini membenci sifat mazmumah, berpegang teguh kepada syariat agama Islam, subhanallah. Kemudian kehidupan beliau ini ialah bapaknya miskin yang soleh. Miskin, tuan-tuan, membuat istilah dia lah, ada juga makan untuk petang. Kalau fakir ini, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Baju dia itu juga. Tapi kalau orang miskin ini, dia ada juga simpanan untuk makanan sekarang tengah hari. Tapi untuk besok tiada. Dan baju dia juga tukar, mungkin 1-2 helai sahaja. Itulah dikira sebagai miskin dan wajib mendapat zakat. Kan kita bantulah kan. Bekerja sebagai pemintal benang bulu kambing. Bapaknya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Allahu Akbar. Itulah zaman-zaman dahulu, tuan-tuan.
Pendidikan Imam Ghazali ialah beliau telah belajar ilmu asas daripada sahabat bapaknya itu guru dan ahli tasawuf ditus seperti menulis, menghafaz Al-Quran, itu biasalah dulu kan, ilmu nahu, bahasa Arab dan fiqh. Beliau juga belajar ilmu. Imam Ghazali belajar ilmu juga dalam ilmu fiqh, kalam dan falsafah Imam Haramain daripada Diyauddin Al-Juwaini. Beliau juga belajar teori dan amali tasawuf daripada ulama fiqh dan ketua ahli sufi yaitu Al-Farmadi. Allah subhanallah. Penglibatan dalam bidang pendidikan, beliau memberi pengajaran dan sebagai penasihat agung kepada Nizamul Muluk, Perdana Menteri Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Subhanallah, kan penasihat, Mbak. Jadi kemudian menjadi tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiyah Baghdad dan juga Nizabur. Dulu Baghdad di sebuah kerajaan yang hebat. Ilmu-ilmu subhanallah. Kemudian ilmu-ilmu Islam ini dibawa ke barat kan, dibawa ke barat lah, pergi ke, kemudian banyaklah buku-buku di sana tu. Sumbangan Imam Ghazali ya tuan-tuan dan puan ialah penasihat agung kepada Perdana Menteri Nizamul Muluk, pelopor kepada golongan Sufi. Bukan Sofi, Sufi. Kemudian yang ketiganya ialah menolak fahaman ahli falsafah yang meresap dalam ilmu kalam. Ilmu kalam kena tahu apa itu ilmu kalam. Macam saya kena tahu, sudah tahu lah apa itu ilmu kalam kan. Kemudian keempat ialah mendukung fahaman al-mazhab as-sunnah al-jamaah, mazhab sunnah al-jamaah lah. Imam Syafi'i ini seorang bermazhab ahli sunnah al-jamaah. Lepas itu menjadi tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiyah Baghdad dan Nisabur. Yang keenam adalah menghasilkan karya-karya agung, karya-karya yang saya pun guna, dan semua imam pun, semua ahli yang belajar tentang agama Islam, tentang semualah, biasanya itu rujukan-rujukan kami lah. Seperti Ihya Ulumuddin, subhanallah, Ihya Ulumuddin Al-Munqis Minal Dalal. Dan yang ketiga lah Tahaful Al-Falah Sifat. Subhanallah, hebat kan? Ini dalam bahasa Arab lah ni. Kemudian Al-Wajiz, subhanallah. Dan yang menjadi rujukan macam saya sekarang lah Ihya Ulumuddin lah, sebab dia begitu banyak pandangan-pandangan Imam Ghazali yang saya boleh guna, yang kita semua boleh guna, dan semua sudah digunakan ratusan tahun lah. Kan digunakan di universiti, pahaman-pahaman apa yang dibuat, apakah itu iman, subhanallah, dikupas. Tuan-tuan dan puan, saya akan kongsikan mutiara kata-kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, semua orang binasa kecuali orang yang berilmu, kata Imam Ghazali. Yang kedua, semua orang berilmu akan binasa kecuali orang yang berilmu, beramal dan ikhlas. Subhanallah. Ditambah lagi, ilmu tanpa amal adalah sesat. Ilmu tanpa amal adalah sesat, kata Imam Al-Ghazali. Beramal tanpa ilmu adalah sesuatu yang sia-sia. Itu kata Imam Ghazali. Betul lah kan semua. Itu kata-kata mutiara daripada Imam Ghazali yang kita boleh ambil lah. Dan subhanallah, dan semoga Allah SWT merahmati ulama-ulama yang terdahulu yang telah memberikan sumbangan fikiran kepada semua umat selepasnya. Maka rajin-rajinlah sambung belajar. Kalau yang ada degree, ambil master. Kalau yang sudah ada master, sambunglah PhD. Dan kamu akan tahu apakah sebenarnya matlamat dalam pendidikan setelah kamu habis PhD. Subhanallah, pemikiran kamu akan sentiasa positif untuk membantu kehidupan manusia di muka bumi. Pastikan sehari membaca tesis orang 20 ke 40 tesis orang. Biarlah dia berulang-ulang, tidak masalah. Sebab dia akan menyebabkan kita sentiasa berpikir ke arah kebaikan, insyaAllah. Jadi itu saja, tingkatkan amal ibadah kita dan kepada Allah SWT, kerana akan berkebaikan kepada semuanya, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Sahilin Lajimin. Wassalam.